Assalamualaikum semua, welcome to Nas Winchester. Terima kasih kepada semua yang telah subscribe dan juga kepada semua yang telah join Geng Keluar Membership. Aku nak cakap terima kasih, you guys are the best. Kita kembali lagi dalam kisah true crime pada hari ini, di mana hari ini aku nak share dengan korang satu kisah true crime tentang seorang serial killer yang aku rasa tak ramai yang tahu, guys. Okay, kalau ada yang korang tahu lah kan, bila aku sebut nama dia ni, korang boleh tulis dalam komen lah, ataupun dalam live chat ni kalau korang kenal dia kan. Tapi dia ni memang tak dikenali, guys. Okay, memang tak dikenali ramai, melainkan daripada negara Amerika Syarikat lah. Okay, mamak ni asal daripada US. Dan nama dia adalah Donald Gaskins, ataupun nama samaran dia adalah Donald Pee Wee Gaskins. Macam pelik kan nama dia kan, Pee Wee. Okay, kenapa nama dia Donald Pee Wee Gaskins ni adalah sebab Pee Wee tu bermaksud dia ni mempunyai tubuh badan yang kecil, guys. Okay, so that is why dia telah diberikan nama samaran yang begitu. Tetapi guys, dia ni adalah seorang serial killer yang bagi aku yang tak reti nak serik Okay, dia dah buat satu kes jenayah, dia tak reti nak berhenti tau. And dia ada sebab kenapa dia tak nak berhenti, guys. Okay, so kita akan dive deeper tentang Donald Pee Wee Gaskins dalam kisah true crime pada hari ini. Macam biasa, nama aku Nas and I am the true crime storyteller. Let's go! Pada tahun 1933, memang dah lama guys cerita ni Okay, Donald Gaskins dia telah dilahirkan di Florence County, South Carolina yang terletak di Amerika Syarikat. Dan semasa dia muda kan guys, okay, Donald Gaskins kan dia telah diusik dan juga telah diberi nama jolokan sebagai Pee Wee. Okay, hasil daripada tubuh badannya yang begitu kecil, guys. Dan boleh dikatakan dia punya childhood zaman kanak-kanak dia kan memang susah gila tau. Okay, sebab keganasan dan juga ejekan telah mengikutinya daripada rumah dia sendiri, di mana bapa tirinya akan memukulnya, dan kat sekolah di mana dia akan bergaduh dan juga telah menerima ejekan pada setiap hari, guys. Okay, so memang jadi stres gila, guys. Okay, dekat rumah dia stres, dekat sekolah pun dia stres, guys. Dan disebabkan itu kan, okay, pukulan demi pukulan, ejekan demi ejekan, keganasan demi keganasan, itu telah membuatkan dia menjadi salah seorang serial killer ataupun pembunuh bersiri yang paling prolific di South Carolina. Dahsyat mat dia ni Jadi semasa dia berusia hanya 11 tahun, guys, Donald Gaskins dia ni dah berhenti sekolah tau. Okay, dan dia ni mula bekerja sebagai tukang repair kereta dekat garaj tempatan dekat kawasan tempat dia tinggal tu tau. Dan semasa dia bekerja kat sana kan, dia adalah bertemu dengan dua orang budak lelaki yang bernama Danny dan juga Marsh. Okay, dan dekat situ diorang 2-3 ekor ni, diorang punya umur sebaya tau. Okay, and diorang ni memang tak bersekolah juga tau. Budak Danny dan juga Marsh ni pun sama juga, tak bersekolah juga, guys. Okay, so diorang ni dah jadi macam member. Okay, diorang member dan juga bekerjasama, di mana mereka telah menamakan kumpulan 3 ekor ni kan, menamakan diri mereka ni sebagai The Trouble Trio. Nampak, guys. Okay, 3 budak yang bermasalah, itulah maksudnya, guys. Konon nak ada nama geng lah, aku rasa pandai betul lah, kecil-kecil pun nak ada geng. Aduh mat. Dan nama samaran tu kan memang betul-betul mencerminkanlah diri mereka sebab ketiga-tiga budak ni kan, mereka akan merompak rumah, mengambil pelacur dan juga kadang-kadang akan merogol budak kecil, guys. Korang boleh imagine tak, budak 11 tahun dah sanggup buat benda-benda macam tu kan. Memang dah boleh nampak lah kan apa akan jadi bila dia besar nanti. Memang scary gila, guys. Dan bukan itu sahaja tau, okay? Lepas dia dah buat benda yang bukan-bukan dekat budak-budak kecil kat sana tu, diorang ni pun akan mengugut untuk membuatkan perkara yang lagi teruk lagi, guys. Okay, supaya budak-budak ataupun mangsa-mangsa diorang tu tidak akan membuat laporan kepada pihak polis. Nak jadi gangster siap 3 ekor ni. Dan pada akhirnya, guys, ketiga-tiga budak ni kan, mereka pun berpisah, guys, selepas mereka telah ditangkap kerana merogol beramai-ramai adik perempuan si Marsh itu, guys. Korang bayangkan 3 ekor ni, dah lah member jenis ekor nama Marsh boleh berpakat untuk merogol adik dia, weh. Aku pun tak tahu, guys. Okay, si Marsh ni pun masalah gila, guys. Okay, so sebabkan dah jadi kes macam tu, untuk hukuman kan, ibu bapa kanak-kanak lelaki tersebut telah memukul mereka sehinggalah mereka berdarah, guys. Memang kena teruk cerita dia Dan Danny dan juga Marsh pun telah meninggalkan kawasan tersebut selepas kejadian itu. Dan untuk Donald Gaskins ni pula, dia terus merompak rumah seorang diri, guys. Solo warrior Jadi still tak nak lepaskan dia punya sifat kejahatan dia tu tau. Mungkin Danny dengan juga Marsh ni dah insaf lah kot, rasa dah kena perembat dengan mak bapak dia kan.
tapi bukan untuk Donald Gaskins. Sehinggalah pada suatu hari ni guys, pada tahun 1946, terdapat seorang gadis yang mengenali Donald Gaskins telah mengganggunya semasa Donald ni sedang merompak rumah dia guys. Okey, so perempuan ni dia sempat untuk pukul si Donald ni dengan kapak tau, tetapi Donald dia berjaya untuk menepis pukulan perempuan tersebut dan juga merampas kapak tersebut, lalu memukul tepat dekat kepala dan juga lengannya sebelum melarikan diri daripada tempat kejadian. Cuma yang nasib baik je lah, perempuan tersebut terselamatlah daripada serangan tersebut. Okey, dan Donald Gaskins ni pun dia telah ditangkap dan juga telah disabitkan kesalahan kerana menyerang dengan senjata maut dan juga niat untuk membunuh. Dan macam biasalah, dah kena tangkap semua kan, dah kena perbicaraan bagai semua, dah kena masuk kes mahkamah. Semasa prosiding mahkamah itu okey, itu adalah kali pertama si Donald Gaskins ni dia mendengar nama sebenarnya, nama penuh disebut sepanjang hidup dia guys. Sebab dia ni hanya dikenali sebagai Pee-wee. So bila kat mahkamah tu, takkan mahkamah nak panggil dia okey Encik Pee-wee macam pelik kan. Okey, so time tu mereka telah menyebut nama penuh dia dan dekat situlah di mana untuk kali pertama ni guys, Donald Gaskins terdengar nama penuh dia. Dan kemudian dia telah dihantar ke South Carolina Industrial School for Boys sehinggalah dia berumur 18 tahun. Basically itu adalah sekolah reformasi lah. Okey, jadi semasa dia dekat sekolah reformasi tu, si Donald Gaskins ni dia hampir serta-merta diserang dan juga dirogol kerana tubuh badan dia yang kecil. Pada time ni dia pula guys jadi mangsa dia ingat apa, dekat luar dia hustler lah, dia masuk jail ke masuk sekolah ke apa dia pula jadi mangsa kali ni. Pisang nak member So bila benda-benda macam tu dah kena kat dia kan, dia pun rasa macam takut dan juga tak ada perlindungan bagai semua kan. Okay, so si Donald Gaskins kan, dia ni banyak menghabiskan masanya sama ada untuk menerima perlindungan daripada boss boy dekat sana guys. Boss boy kononnya macam dia punya taiko lah, Okay, sama ada untuk menerima perlindungan ataupun sebagai pertukaran untuk seks ataupun cuba untuk melarikan diri. Dia ada dua option guys. Boss boy tu kata kau pilih, kau nak kena yang mana satu kan, kau pilih kan. Nampak pelik tu. Dan pada akhirnya dia berjaya untuk melarikan diri daripada sekolah reformasi tersebut dan meneruskan dia punya journey. Tak tahulah dia nak pergi travel ke mana kan. Okey, di mana dia telah berkahwin dengan seorang gadis yang berusia hanya 13 tahun guys. Okey, semasa dia berada dekat kawasan sana Okey, tetapi dia still meneruskan untuk kembali ke sekolah reformasi untuk menamatkan hukumannya. Elok lah juga kan, mungkin dia dah sedar dia dah buat banyak salah kan, banyak masalah ke apa kan, dia still nak menghabiskan dia punya hukuman tu tau, which is bagus lah kan. Dan sebaik sahaja dia dah settle semua kan, okey, dia ni telah dibebaskan daripada sekolah reformasi tersebut tau, okey, dan dia juga mula bekerja di sebuah ladang tembakau. So dekat sana kan, dia ni ada terlibat dalam penipuan insurans guys, kaki scammer juga guys, okey, di mana dia ni akan bekerjasama dengan rakan kongsi dia serta dengan petani tembakau tempatan dekat sana tau, okey, untuk membakar bangsal mereka sendiri untuk pembayaran. Nampak okey, scammer insurans kan, okey, bakar-bakar orang tu boleh claim insurans sebagai, and diorang ni akan minta upah untuk membakar bangsal mereka. Dahsyat tak dahsyat So dekat kawasan tersebut kan, kawasan tempat dia kerja tu kan, orang ramai mula tertanya-tanya tentang penglibatan Donald Gaskins dengan kebakaran bangsal tersebut tau. Macam pelik lah kan, macam ever since dia ni datang kan, dah macam-macam telah terjadi tau kat tempat situ Jadi apabila anak perempuan majikan dia ada menyoalnya tentang kebakaran kandang dia kan, Donald ni dia mula panik dan juga membelah tengkorak gadis itu dengan tukul di tangan dia guys. Nampak ganas tak ganas dia ni Okey, dan disebabkan itu Donald Gaskins dia telah menerima hukuman penjara 5 tahun sebab menyerang dengan senjata maut dan juga cubaan membunuh. Dia punya cubaan nombor 2 guys. Okey, sebelum ni dia nak cuba bunuh siapa tadi kan. Ni pula perempuan ni guys, dia dah belah kepala Minah tu, nasib baik tak mati, itu je. Dan semasa di penjara guys, di sinilah permulaannya di mana Donald Gaskins ni dia telah menjadi seorang serial killer yang mengganas guys. Okey, sebab dekat penjara tersebut dia telah melakukan pembunuhan yang pertama dia guys. Okey, dan juga dia ingin mencuba untuk menjadi the Power Man. Nampak guys, Power Man ni sebenarnya kan, dia adalah banduan yang paling kejam dan juga digeruni dekat penjara tersebut tau. Dan untuk Donald Gaskins ni kan, dia ni ada memutuskan bahawa dia hanya perlu untuk membunuh seorang sahaja banduan untuk menghalang daripada banduan lain
daripada mengganggunya guys. Okay, sebab bagi dia macam kalau dia dah bunuh seorang, dia dah macam ada satu power dekat sana guys. But then again, bagi aku macam agak bebal lah. Okay, sebab selepas dia dah buat macam tu, jadi dia didapati bersalah kerana membunuh dan juga telah dijatuhi hukuman penjara 6 bulan, tetapi dia telah berjaya mencapai matlamatnya untuk menjadi The Power Man. Dia ingat Avenger. Aku jam lah Donald ni kan. So, disebabkan status Power Man tu kan, status yang baru ditemui itu telah membuatkan hidupnya dalam penjara lebih menyeronokkan guys. Inilah dia. One more. Power is everything guys. Okay, fikir ada power boleh control semua kan. Ni dia guys, ini dia Malak-On ni. Dan kemudian pada tahun 1955, isterinya yang dikahwin semasa budak tu 13 tahun kan, telah memfailkan penceraian guys. Okey, dan disebabkan itu Donald Gaskins ni dia ni mengamuk dan juga melarikan diri daripada penjara guys. Dan tidak lama selepas itu dia berkahwin semula, tetapi guys, perkahwinan kedua mereka itu hanya bertahan selama 2 minggu sahaja guys. Okey, dan kemudian Donald Gaskins dia ada berkenalan dengan seorang wanita yang bernama Betty Gates. Dan selepas mereka berkenalan semua tu, mereka berdua telah pergi ke Tennessee untuk berjumpa dengan abang si Betty Gates ni tau. Okey, tetapi apabila Donald Gaskins ni dia telah tiba di sebuah hotel yang dia nak jumpa abang si Betty Gates ni, member terkejut guys. Member terkejut sebab rupa-rupanya dia telah mendapati bahawa abang Betty Gates itu rupa-rupanya sebenarnya adalah suami dia guys. Suami dia yang baru sahaja melarikan diri larikan diri daripada pihak polis. Member sudah pisang, member sudah kena game tau. Okey, dan disebabkan itu dah kantoi semua kan. Okey, si Donald ni lari daripada penjara dan abang ataupun suami Gates pun lari juga daripada penjara tau. So polis dah macam on the hunt nak cari 2 ekor mangkuk air ni tau. So disebabkan kejadian itu, Donald Gaskins ni dia telah dihantar semula ke penjara dengan tambahan 9 bulan pula sebab membantu melarikan diri seorang banduan. Tak pasal member kena cedok macam tu je guys. Sehinggalah pada Ogos 1961, dia ni telah dibebaskan daripada penjara dan kembali ke South Carolina. Dan untuk si Donald Gaskins ni kan, dia ni memang tak dapat untuk mengelakkan masalah dan mula merompak rumah lagi guys. Ni aku cakap dekat awal video tadi, dia ni memang tak serik-serik tau. Dia ni nak kena juga buat jenayah tau. Tetapi guys, dia ni macam dia dah ada dia punya taktik ataupun strategi dia sendiri tau. Okay, sebab dia ni berjaya untuk mengelak daripada ditangkap dengan bekerja dengan seorang menteri pengembaraan sebagai pemandu dan juga pembantu dia. So, itu adalah cara mudah Donald Gaskins untuk mengembara dari bandar ke bandar sambil merompak rumah dan juga menjadikan jenayah dia lebih sukar untuk dikesan. Time ni dia dah jumpa dia punya intelligence kat sini guys. Very smart Donald Gaskins. Very naughty Hey. Tetapi guys, pada tahun 1962, Donald Gaskins dia telah ditangkap sebab dia telah merogol seorang gadis yang berusia 12 tahun sahaja guys. Okey, tetapi dia melarikan diri ke North Carolina dengan kereta yang telah dicuri. Sempat lagi jadi masih lagi membebaskan diri tau. Okey, jadi memang licik lah orang kata Dan terdapat sekali itu di North Carolina, dia telah bertemu dengan seorang gadis yang berusia 17 tahun yang dikahwini dia guys. Okey, dan gadis tersebut somehow pada akhirnya telah melaporkan Donald Gaskins ni kepada pihak polis sebab Donald ni asyik nak merogol dia guys. Dan dia ni juga telah dihantar ke Columbia Penitentiary untuk selama 6 tahun. Dan 6 tahun kemudian pada November 1968, dia ni telah dibebaskan dan juga bersumpah untuk tidak kembali lagi ke North Carolina. Mungkin itulah cara dia untuk menginsafkan diri dia kot. Okey, mungkin kawasan Carolina tu adalah satu orang kata apa, curse untuk dia lah katanya lah kan, mungkin lah kan. Okey, tetapi sebenarnya guys, sepanjang hayat Donald Gaskins ni kan, dia ada menggambarkan bahawa perasaan yang memaksanya melakukan aktiviti jenayah yang disebut sebagai perasaan yang memburukkan dan juga yang mengganggu tau. Okey, perasaan tu yang telah membuatkan dia untuk melakukan segala jenayah yang dia telah lakukan itu tau. Okey, so pada September 1969, dia telah mendapat satu kelegaan daripada perasaan tersebut itu, di mana Donald Gaskins dia telah mengambil seorang penunggang wanita ataupun hitchhiker di North Carolina, dan dia pun borak-borak dengan perempuan tu semua kan. And then tiba-tiba dia ni telah menjadi marah apabila wanita itu gelak ketawa dengan cadangan
seksualnya guys. Okay, member cubalah nak, tak tahulah dia nak ayat apa si perempuan tu kan, tetapi end up member kena menganjing balik. So Donald Gaskins ni jadi marah gila guys. Okay, so apa yang telah dibuat oleh Donald Gaskins ni kan? Okay, so Donald ni dia telah memukul wanita tersebut sehingga dia tidak sedarkan diri guys. Dan kemudian Donald Gaskins dia telah merogol, meliwat dan juga menyeksanya guys. Dan selepas dia dah settle semua tu, Donald ni pun kemudian pergi ke sebuah paya untuk menenggelamkan badan wanita itu yang telah diletakkan dengan pemberat supaya dia akan lemas. Nampak? Kejam gila mat. Okay, dia punya pembunuhan nombor 2 guys. Gila betul dia ni. Dan satu lagi lah, perkara yang agak mental lah, okay, untuk si Donald Gaskins ni kan. Dia punya proses rogol, penyeksaan dan juga pembunuhan ni yang digambarkan oleh Donald Gaskins ni sebagai satu penglihatan ataupun vision ke dalam perasaan gangguan dia itu tau. Okay, yang dia telah alami sepanjang hidupnya. Okay, dan untuk dia kan, dengan memuaskan perasaan tersebut telah menjadi penggerak dalam kehidupan dia. Gila. Jadi apabila si Donald Gaskins ni dia telah mendalami ataupun menjiwai perasaan gangguan dia tu kan, okay, dia telah menguasai kemahiran penyeksaan dan juga sering memastikan mangsa dia itu cedera hidup selama beberapa hari guys. Okay, dia tak nak mangsa dia mati on the spot, tetapi dia nak tengok mangsa dia suffer ataupun merana dalam dia punya kekejaman itu tau. Dan kadang-kadang dia akan memakan bahagian tubuh badan mangsa dia yang terputus, dan sama ada dia akan membuat mangsa dia itu menyaksikan dia memakan tubuh badan mereka dengan begitu seram, ataupun dia akan ajak mangsa dia tu untuk join sekali makan bersama dia guys. Kau boleh dia ajak mangsa dia untuk makan tubuh badan dorang sendiri man. Weh, scary gila weh. Dan untuk mangsa-mangsa Donald Gaskins pula kan, keutamaan dia kan terhadap jantina mangsa dia adalah lebih kepada mangsa wanita tau. Okey, bagaimanapun antara tahun 1966 dan juga 1975, penyiasat telah menemui mayat kedua-dua lelaki dan juga perempuan yang telah dibunuh di sepanjang lebuh raya Carolina guys. Okey, laki ke perempuan ke sama je guys. Okey, memang kena juga tau dengan mamat ni Dan yang paling tak boleh belah kan, dia ni menganggap pembunuhan lebuh raya je ni sebagai rekreasi hujung minggu guys. Dia buat dia punya pembunuhan tu macam kita nak pergi hiking ke glamping ke. Itu guys, hobi hujung minggu dia guys, untuk membunuh mangsa sepanjang lebuh raya. Bapak crack dua je ni kan. Dan dia ni juga mempunyai satu prinsip tau, okey, di mana bagi dia untuk membunuh kenalan-kenalannya adalah lebih kepada pembunuhan yang serius. Maybe bagi dia macam it is very personal lah orang kata Sebab terdapat satu pembunuhan ni tau, okey, di mana dia ni memang rapat gila dengan mangsa, termasuklah anak saudara perempuan dia yang berusia 15 tahun dan juga rakan dia tau. So dia akan memikat dua gadis itu ke sebuah rumah terbiar, di mana dia cuba untuk merogol mereka, dan apabila gagal berbuat demikian, dia memukul mereka sehingga mati. Dan dalam autobiografi dia kan, nampak dahsyat mat, ada autobiografi sebab pada hujung cerita ni kan, dia punya kisah ni sebenarnya telah ditulis tau, okey, tapi nanti aku akan ceritakan kau lah. Okey, so si Donald Gaskins ni dia akan mendakwa lebih daripada 100 pembunuhan di sepanjang pantai, okey, pesisiran pantai dekat Carolina tau. Dia ni nak kata nak jadi the best lah, okey, dah buat 100 lebih pembunuhan ni kan, member nak menang tau guys. Cuma walaupun si Donald Gaskins ni kan, dia ni mempunyai reputasi sebagai seorang yang mudah mengamuk, mudah meletup cerita dia kan. Setengah orang kat bandar yang dia tinggal tu hanya menyangka dia ni mengalami gangguan mental tau. Sehingga kan kebanyakan daripada mereka akan cuba untuk mengelak walaupun berada di sekeliling dia tau. Okey, walaupun nampak daripada jauh kan, orang dah mula takut tau. Okey, sebab diorang fikir macam dia ni mental, sikit-sikit nak marah ke apa kan, tahu-tahu bunuh itu, bunuh ini kan. So orang jadi takut tau. Okey, tetapi setengah orang sebenarnya menyukai dia tau, menyukai dia dan juga menganggapkan dia sebagai seorang kawan. Dan salah seorang yang menganggap Donald Gaskins sebagai seorang kawan adalah seorang wanita yang bernama Doreen Dempsey, seorang ibu kepada bayi perempuan yang berusia hanya 2 tahun dan juga seorang yang sedang mengandung anak keduanya ketika
kematian dia. Di mana pada time tu dia telah meninggalkan bandar dan juga memutuskan untuk pergi ke stesen bas daripada rakan lamanya tau. Okey, dan Donald Gaskins ni somehow telah membawa dia ke kawasan hutan di mana dia telah merogol dan juga membunuh dia, dan kemudian merogol, meliwat dan juga membunuh bayi ni guys. Setan tak setan Donald ni Okey, kemudian dia telah menguburkan kedua-duanya bersama-sama. Aku pun tak tahulah, itu benda yang paling sick lah aku rasa yang Donald ni pernah buat. Bapak teruk baik je ni. Dan kemudian pada tahun 1975, Donald Gaskins telah pun berusia 42 tahun telah membunuh secara berterusan selama 6 tahun yang lalu guys. Dan sehingga itu dia telah bekerja sendirian, dan itu telah membantunya mengelak daripada kena tangkap tau. Bagaimanapun selepas dia telah membunuh 3 orang, apabila van mereka rosak di lebuh raya tu, mereka memerlukan bantuan. Di mana dekat situ Donald Gaskins dia telah membuat dia punya pembunuhan guys. Pembunuhan lebuh raya yang dikatakan sebagai rekreasi hujung minggu kan. Okey, time tu Donald Gaskins dia telah memanggil seorang kawan dia yang bernama Walter Neely. Okey, Walter Neely ni adalah seorang bekas banduan juga untuk membantu untuk memandu van mangsa dia ke garajnya supaya dia boleh mengecat semula dan juga menjual dia guys. Nampak dah macam GTA mat. Okey, dah berembat van orang tu, dah bunuh orang tu, dia nak pergi cat balik guys. Cat balik nak jual. Tak ada duit dah tu. Kalau kita tengok balik kan pattern si Donald Gaskins ni kan, memang betul dia punya pattern tu telah menunjukkan yang dia ni adalah seorang serial killer tau. Okey, tetapi bukan itu saja sebab Donald Gaskins ni dia ni juga merupakan seorang pembunuh upahan guys. Okey, sebab pada tahun yang sama seorang wanita yang bernama Susan Keeper telah membayarnya sebanyak $1,500 untuk membunuh bekas teman lelaki dia yang bernama Silas Yates. Dan terdapat juga 2 orang dalam yang bernama Powell dan juga Owens akan membantu mereka daripada segi komunikasi antara Donald Gaskins dan juga Susan ni mengenai susunan pembunuhan tersebut tau. So, pada hari kejadian pada 12 Februari 1975 di rumah Silas Yates, Donald Gaskins telah meminta bantuan rakan bekas banduan dia itu yang bernama Walter Neely tadi dan juga isterinya yang bernama Diane untuk pergi ke rumah Silas dan juga memanggilnya keluar daripada rumah dengan mendakwa mereka sedang mengalami masalah kenderaan. So bila Diane ni telah meminta pertolongan si Silas Yates untuk tolong repair kereta kan, pada time tu guys Donald Gaskins telah menculik dan juga telah membunuh Silas Yates, sementara Powell dan juga Owens hanya menyaksikan kes pembunuhan tersebut. Di mana selepas itu mereka terus mengebumikan mayat Silas Yates. Tetapi kan guys, selepas itu Okey, Diane Neely dan juga suami dia Walter Neely tu telah memutuskan untuk memeras ugut Donald Gaskins guys. Mereka telah meminta $5,000 secara senyap tau. Okey, tetapi Donald Gaskins dengan segera telah menyingkirkan dan juga meninggalkan mereka selepas dia hendak pergi mengambil upah dia. Dan pada masa yang sama juga Donald Gaskins dia telah menyeksa dan juga membunuh orang lain yang dia dikenali guys. Okey, contoh seorang perempuan yang bernama Kim Galkins, seorang remaja berusia hanya 13 tahun yang pernah reject dia pada sebelum itu guys. Okey, dia ni punya taste dahsyat-dahsyat betul lah Okey, semua nak aim muda-muda tau. Okey, sasar lah kena reject rasa. Dan kemudian terdapat 2 penduduk tempatan yang telah merompak kedai mekanik Donald Gaskins ni tanpa mengetahui tentang sisi buruk Donald guys. Di mana pada akhirnya dia telah membunuh dan juga menguburkan kedua-duanya bersama penduduk tempatan yang lain di tanah perkuburan peribadi dia. Scary tak scary guys? Untuk semua mangsa dia, Donald Pee Wee Gaskins, dia ada membuat tapak perkuburan peribadi dia guys. Dan sekali lagi, walaupun dia dah hampir kena cedok sebelum ni, Donald ni dia telah meminta pertolongan Walter Neely untuk membantunya mengebumikan kedua-dua mayat tersebut. Dan semasa di sana Donald Gaskins juga telah menunjukkan kepada Walter di mana dia telah mengebumikan penduduk tempatan yang lain. So, selepas kehilangan Kim Galkins, pihak berkuasa mula rasa curiga terhadap si Donald ni tau. Okey, yelah sebab dia ni kan dah terkenal dengan kes-kes jenayah melibatkan kanak-kanak kan. Okey, so memang dia ni akan jadi suspek number 1 tau, suspek utama tau. Okey, so selepas pihak penyiasat semua dah aim, okey, mesti mangkuk ayah ni buat hal tau. Diorang ni terus pergi serbu apartmen dia. Okey, terus serbu apartmen Donald Gaskins ni, dan dekat situ mereka telah menemui pakaian yang telah dipakai
dipakai oleh Kim Galkins. Dan Donald P.W. Gaskins ni telah didakwa kerana menyumbang kepada masalah jenayah di kalangan kanak-kanak bawah umur. Dan Walter Neely juga pun turut terlibat sebab dia bersama dengan Donald pada time tu tak dapat untuk mengawal tekanan semasa menunggu perbicaraan, telah membuat keputusan untuk menunjukkan tanah perkuburan peribadi Donald Gaskins kepada pihak polis. Kali ini Donald memang kena cedok dengan si Walter ni. Dan di tanah perkuburan peribadi Donald Gaskins, pihak polis telah menemui banyak gila mayat guys. Okey, antaranya adalah mangsa yang bernama Sellers, Judy Howard, Diane Neely, Johnny Knight, Dennis Bellamy, Doreen Dempsey dan juga anak dia. Ramai gila guys. Okey, yang peliknya bini si Walter pun dia bunuh weh. Dan pada 27 April 1976, Donald Gaskins dan juga Walter telah didakwa dengan 8 pertuduhan membunuh, dan pada 24 Mei 1976, juri telah mensabitkan Donald Gaskins atas pembunuhan seorang mangsa yang bernama Dennis Bellamy dan dijatuhi hukuman mati. Dan dalam usaha untuk mengelak hukuman mati tambahan, dia kemudiannya telah mengaku melakukan 7 lagi pembunuhan. Sebab yalah, ramai gila kot dia punya mangsa kan. So dia fikir macam kalau dia mengaku dengan whatever pembunuhan dia telah buat, dapat mengelakkan je lah daripada hukuman mati tambahan kan. Tapi itulah dia, tak dapat kot aku rasa tak. Pada November 1976, Mahkamah Agong telah memutuskan bahawa hukuman mati adalah tidak mengikut perlembagaan tau. Okey, jadi hukuman matinya ditukar kepada seumur hidup dengan 7 hukuman penjara seumur hidup berturut-turut. Namun pada tahun 1978 pula, hukuman mati telah dipolehkan. Tetapi ini tidak bermakna apa-apa kepada si Donald ya, sehinggakan dia telah ditangkap dan juga didapati bersalah kerana dia telah dibayar untuk membunuh rakan banduan yang bernama Rudolph Tyner. So bila dia dah dengar tentang hukuman mati yang dia bakal hadap tu kan, si Donald ni pun telah mulalah mengaku untuk pembunuhan lain untuk mengelakkan hukuman kerusi elektrik tau. Dan jika pengakuan dia itu menjadi benar, okey, ternyata betul dia tak menipu, maka dia akan menjadi pembunuh yang paling teruk dalam sejarah Carolina Selatan. Dan sepanjang bulan terakhir hidupnya Donald Gaskins ada bekerjasama dengan seorang pengarang yang bernama Wilton Earl dalam bukunya yang bernama Final Truth. Buku tersebut telah diterbitkan pada tahun 1993 dan membincangkan pembunuhan dan juga perasaan gangguan dia tu yang telah mengganggu Donald Gaskins sepanjang hidupnya. Dan semasa hari pelaksanaan hukuman dia juga ada untuk memotong pergelangan tangan dia sebagai percubaan terakhir untuk mengelakkan hukuman kerusi elektrik. Sampai ke tahap macam tu, dia tak nak hadap tau kerusi elektrik Okey, namun itu tidak membuahkan hasil guys. Dan Donald Gaskins telah diletakkan di atas kerusi elektrik dengan lengannya telah dijahit dan juga disahkan mati akibat terkena renjatan kerusi elektrik pada 6 September 1991. Memang tidak diketahui berapa banyak pembunuhan yang telah dilakukan oleh Donald P.W. Gaskins sebab maklumat tidak pernah diberikan untuk kesemua mangsa dia tahu. Okey, mungkin dia hanya mahu dikenali sebagai pembunuh berseri yang paling prolific di South Carolina. Tetapi satu perkara lah yang kita pasti yang kita boleh pasti iaitu Donald Gaskins adalah seorang psikopat yang tidak mengambil kira tentang kehidupan dan juga nyawa manusia. Dan itulah dia guys, kisah tentang seorang pembunuh berseri yang tak berapa nak famous seperti Ted Bundy, Green River Killer, The Killer Clown dan sebagainya kan. Okey, Donald P.W. Gaskins memang banyak gila mangsa dia telah bunuh dengan begitu kejam. Okey, dan kebanyakan mangsa dia semua adalah budak-budak muda guys. Okey, tapi yang paling aku tak boleh terima adalah bila dia telah membunuh perempuan yang bernama Doreen Dempsey tu kan, yang ada anak 2 tahun dan juga sedang mengandung lagi. Dia boleh ratah siap. Aku just tak boleh imagine lah Memang setan gila lah. Okey, si Donald P.W. ni kan kecil-kecil cili padi tapi macam lahanat orang kata Aduh hai. Tapi itulah guys, aku nak ucapkan terima kasih kepada semua yang telah tengok video ni sampai habis. Okey, aku nak minta maaf jika ada sebarang kesilapan, kekurangan. Thank you kepada semua yang telah subscribe dan juga join Gang Kliwon punya membership. I really appreciate support guys. Okey, insyaAllah kita jumpa di next premiere. InsyaAllah seram Kliwon. Aku akan
habiskan recording sebab itu tak settle lagi. Okay, semoga dipermudahkan segala urusan lah. Aku sempat lah nak keluarkan video lagi untuk Serang Kliwon Okay, thank you so much guys. I will see you in the next premiere. As always, never stop creating. Stay safe, stay healthy guys. Take care. Assalamualaikum.